Brighton Rider 15 Neo. Jom kita unboxing dan bagi sedikit review. Ini adalah original set. Kalau kita tengok di luar kotak ni, Brighton Rider 15 Neo GPS Cycling Computer. Kalau kat belakang ni dia ada tulis design by Brighton in Taiwan. Okay, kalau kat sini dia ada tulis top features dia, bateri ini tahan 16 jam, smart notification, backlight, altitude, BLE, heart rate, speed, cadence, sensor compatibility, 21 function, Brighton Active apps compatibility, activity scenes, Strava, training pace, and real life. Okey, jom kita buka apa yang ada di dalam. Tarang. Okey, yang ada kat dalam dia ada USB cable charging ataupun transfer. Dia menggunakan USB cable yang standard, yang bukan type C ya, yang standard. Okey, so dia ada dekat sini ialah warranty system Brighton Sport. Dia ada dekat sini manual. Okey, ni dia punya mounting. Okey, standard mounting. Kalau korang pernah tengok mounting external yang macam kita panggil mounting yang ke depan tu kan, untuk depan bicycle tu selalunya tu dia orang beli asing. Yang ni yang akan datang dengan bicycle. So kalau korang yang beli bicycle ataupun ada 2 biji bicycle, selalunya korang boleh beli yang ni memang dah datang dengan head unit. So korang beli external punya mounting untuk letakkan bicycle satu lagi. So bila korang kayuh bicycle mountain bike, korang plug in je. Bila korang kayuh bicycle road bike, korang just plug in. So tak perlulah nak cari, nak buka pasang mounting. Korang beli satu extra lah. Sekarang Brighton Rider 15 Neo. Kita buka. Dia ada kat sini model Rider 15 Neo. Okey, Bluetooth Smart, NT Plus. Okey, ni dia panggil sebagai IMEI number ya, IMEI number, ataupun macam kita punya phone kita ada IMEI number jugalah. Alright. So kita buka dia punya screen. So yang first kita akan tengok dekat dia punya warranty card. Warranty card ni kita perlu, korang boleh scan. Kalau phone sekarang ni boleh scan dekat sini dengan kamera, dia akan terus masuk ke website untuk korang register lah. Ni ialah manual. Okay, manual dia agak pada saya dia agak bagus, sebab dia datang dengan betul-betul detail punya setting. Kredit to Brighton, sebab ada setengah meter pun dia tak akan bagi sebenarnya manual yang agak detail. Korang kena tengok dekat YouTube dan sebagainya lah. Okay, so the first setup is cara dia nak cakap dekat sini setting guide. Kalau untuk setting guide dekat sini dia cakap untuk onkan meter ni korang pusing kat belakang. Kat sini ialah button on off. Dia cakap dekat sini long press to turn off the device. Okay, so korang boleh tengok kat sini ada panah ni, tekan lama 1, 2, 3, 4, 5. Saya agak je lah 5 second. Okay, kemudian dia keluar dekat sini. Yang belah kiri saya ni ialah kita punya darjah Celsius ataupun Fahrenheit, ataupun kita panggil suhu lah. Okay, suhu dekat sini. Kemudian dekat belah kanan ni kita punya unit distance kita, sama ada kita pakai kilometer per hour ataupun kita panggil miles, apa ya, batu sejam. Okey, untuk setup ubah suhu dan juga speed, korang boleh tekan yang belah kiri ni, tekan button yang bawah ni, tekan satu, so dia akan tukar mile.
tekan lagi sekali, korang boleh pergi kepada iaitu kilometer per hour. So tekan lagi lah. Ok, so saya akan setting kepada kilometer per hour, and then kita akan tekan yang belah kanan ni. Ok, kemudian dia akan on. So apa yang dia suruh buat sekarang ialah untuk set GPS. Sebab saya sekarang ni berada di bawah, di dalam rumah, so kita tak dapat nak detect dia punya GPS cycling signal lah. So GPS cycling signal dekat sini. So kalau korang keluar daripada rumah, yang tanda pangkah tu dia akan jadi tanda seperti wifi punya line lah, ada line sikit kat situ. Ok, so dia akan keluar yang ni. Kemudian step yang keempat ialah disuruh kat situ untuk kita tekan record. Ok, itu untuk kita setting record. Sekarang kita tak nak setting record dulu, kita nak pergi kepada setup dahulu, ataupun kita panggil setting. Ok, setting yang pertama, kalau dekat sini dia suruh kita tekan kat belakang, tekan sekali yang ni. So dia akan keluar dekat sini byte 1. So kat sini korang boleh tekan pilih byte 1 atau byte apa yang korang nak pakai. Kat sini dia apa yang dia ada. Ok, so untuk byte 1 yang first setup ialah byte 1. So dapat je byte 1, korang tekan ok. So bila tekan ok, dia ada byte 1 ataupun 2. Kalau korang ada 2, korang boleh tekan lagi kat bawah ni untuk that. So maksudnya kat sini, kalau korang ada 2 basikal, satu korang tekan untuk byte 1, dan yang kedua korang boleh tekan untuk byte 2. Maksudnya yang byte 1 buat untuk road bike, byte 2 buat untuk mountain bike. So bila korang nak setting nanti, korang boleh tekan sama ada 1 ataupun 2 untuk korang kayuh. Ok, yang seterusnya, okay, sekarang ni saya setting untuk byte 1. Saya akan tekan ok. So dia akan tunjuk kat sini size tayar. So size tayar dekat sini, apa kita punya size tayar. Saya cuba tengok kalau kod dia ada dekat belakang. Tak ada, kat sini tak ada. So bila tak ada dekat sini, korang kena prefer lah sama ada korang punya size tayar tu macam mana. Korang boleh pergi dekat kita punya size bicycle. Selalunya korang boleh pergi dekat website ataupun mana-mana Google untuk refer kepada, dekat sini dia ada tulis refer to user manual for wheel size. User manual maksudnya dekat sini dia tak ada tulis user manual. So saya rasa korang kena buka dekat Google lah. Ok, alright. Ok, for the next, selepas kita setting tayar, kita boleh tekan ok. Tekan ok. Selalunya 2096 ni untuk saiz tayar road bike . Ok, next. Dia akan keluar dekat bike dah settle. So kita pergi ke next, kita tekan next. Dia akan keluar altitude. Altitude ni sebenarnya kita panggil apa ya, paras laut. Kedudukan kita dari paras laut berapa meter. So kalau macam ni, dari paras laut lebih kurang 30 meter daripada paras laut lah. So korang boleh tekan next, tekan ok, ok dan ok. So seterusnya korang boleh tekan next. Ni untuk synchronize. Untuk synchronize ialah korang pakai sama ada cadence sensor ataupun heart rate monitor. So kalau korang tekan, korang boleh tekan on, ok, dia akan scan lah heart rate monitor. Ataupun next, korang boleh scan speed sensor ataupun cadence sensor, ataupun cadence dan juga speed sensor. Itu terpulang pada korang lah. Ok, so bila dah settle, untuk korang back semula, korang boleh tekan yang belakang ni untuk back. Ini button back, yang ini button ok. So kalau korang tak ada nak setting, back boleh. Okay, kemudian korang tekan next. Ni nak delete data. Ni unit kilometer korang kayuh tadi. Ini berapa jam korang punya, mungkin ada yang pakai 12 jam ataupun ada yang pakai 24 jam. Ok, so tadi ni altitude. Altitude selalunya dia boleh setting detect on GPS.
So tadi unit kita dah setting. So ini kalau korang nak ubah yang ni, korang tekan OK. So korang boleh tekan next, sama ada 24 jam ataupun 12 jam. Selalunya yang bekerja sebagai perkhidmatan awam ataupun polis dan sebagainya, diorang akan pakai 24 jam lah, lagi mudah. So korang tekan next. Macam saya pakai 12 jam, saya akan tekan OK. OK, kemudian saya akan tekan next. OK. OK, for the next, input, the set, byte dan sebagainya. Dah siap setting, korang boleh tekan back. So korang punya bicycle dah ready to ride. Ok, korang punya bicycle dah ready to ride. Ok, bila korang dah setting altitude, data dan sebagainya, korang boleh tengok dekat sini dia ada distance. Ini distance, kita panggil distance. DST is for distance. Tekan next. Ini adalah running time. Running time maksudnya korang kayuh tu berapa kilometer per hour lah, berapa minit korang kayuh. Kita tekan next, dia akan keluar lagi kat sini distance. So dekat sini sebenarnya kalau kita tengok berapa jumlah kilometer dah kita kayuh. Yang belah kiri ni kalau kita pakai cadence sensor, dia akan tulis kat sini. Kalau tak ada, dia akan jadi kosong macam ni lah. So korang tekan next, average speed. So sini distance tadi yang asal, yang ni berapa average speed, mungkin 20 km sejam, 30 km sejam dan 40 km sejam dan sebagainya lah. So tekan next, maximum speed, distance maintain, maximum speed berapa yang korang ada. Korang tekan next lagi, ia adalah distance sahaja. So ini adalah jam, pukul berapa, ini adalah kilometer per hour. Dan di sini dia akan berubah mengikut korang punya standard speed semasa. Macam kalau korang tengah berkayuh 20 km sejam, dia akan keluar dekat sini. Yang ini adalah suhu semasa, temperature. Yang ini ialah altitude, compass, ke arah barat, ke mana yang saja kita punya riding time. So kita tekan next lagi. Macam tadi dia ada riding time. Ok, so untuk basic punya yang ada, dia ada untuk current speed, jam, riding time. Tekan next untuk berapa kilometer. Yang ini berapa korang punya sensor yang korang pakai, average speed, maximum speed, distance, dan itu basic yang kita ada. Ok, untuk memulakan kayuhan, kalau korang nak start kayuh, apa yang korang kena buat ialah untuk rekod dekat mana, ialah tekan OK kat sini. Ini OK. So bila korang nak start kayuh, korang tekan OK. Dia akan get GPS dulu. So bila get GPS, automatic sensor dekat sini akan bertukar menjadi line macam wifi tu. Dia ada satu line, korang boleh nampak kat situ, macam ada garis-garis. So akan, yang pangkah ni akan hilang, dia akan ada yang garis-garis. Ok, bila dah siap, korang boleh start kayuh. So bila selepas je korang kayuh, macam mana korang nak stop, korang tekan balik yang OK tadi. So dia akan pause dan juga stop. First is pause, tekan kali kedua untuk stop. Ok, untuk stop recording. So itu dia punya basic penggunaan untuk Brighton Rider 15 Neo. So walaupun dia agak simple, tapi pada saya dia agak berguna untuk korang lah. Sebab yang kita nak adalah record data yang tak perlu di-delete, yang sentiasa ada dalam korang punya cycling komputer. Sekarang ni dia punya mounting. Mounting dekat sini dia ada dia datang dengan banyak getah. Dia ada mounting. So kalau korang tengok kat sini, dia ada getah dia. Kenapa ada dua getah? Mungkin kalau yang ni untuk korang letak dekat tempat yang agak tinggi sikit. Ok, kat tinggi. Yang ni dia nipis sikit lah. Kalau macam korang letak kat stem tu, getah ni rendah, mungkin belaga dengan handle ataupun stem, korang pakai yang tinggi ni. So saya pakai yang rendah. Ok, so cara dia dekat stem pun boleh, dekat handle pun boleh. Cara dia, korang lekat macam ni. Korang lekat macam ni, korang cari dua getah yang sama. Dia ada bagi banyak spare. So korang letakkan dekat handle, sama ada dekat tengah tu. Korang boleh pasang dekat sini. Tarik dia pasang cross dia pasang cross, dia X. So korang tarik ke sini, dia pasang dekat tengah boleh, tepi sikit pun boleh, tak ada masalah. Ok, korang dah pasang. Alright, ok, dah siap. Cara korang nak plug in korang punya Brighton komputer, korang nampak macam ni. Ok,
masukkan macam ni, terus plug in. Sebab itu saya cakap tadi plug and play. Kalau korang pasang dekat sini, dia plug and play. Kalau korang pasang dekat another bike tapi dah ada mounting, so just plug and play. Buka, pasang. Dia boleh pasang macam ni, and then boleh buka macam ni, boleh macam ni pun boleh. Ok, kalau korang pasang macam ni pun boleh, tapi ini ke depan lah, so kena faham lah macam mana korang nak pasang. Dia just ada sound, korang dengar tu sound dia. Ok, so bila korang dah plug and play, korang boleh tekan record. Dan untuk kayuh lah, itu dia punya basic penggunaan untuk Brighton Rider Neo 15. ok, so tadi kalau korang tengok dekat sini, kalau korang kayuh malam memang kita pentingkan lampu. Tapi kalau korang kayuh mungkin korang tak nampak, tak berminat sangat dengan cahaya yang terang, korang boleh tekan belah kiri ni untuk tutup dia punya lampu. Tekan lama, so dia tak ada lampu. So bila kalau korang kayuh siang, tak perlu lampu untuk penjimatan bateri, so tekan lama untuk on lampu semula, tekan lama untuk off. ok, ini gambar bateri, indikator. Itu dia tadi serba sedikit info dan juga review mengenai unboxing Brighton Rider 15 Neo, Brighton Rider 15 Neo Cycling Computer GPS. ok, untuk saya punya pandangan dan juga review ikhlas, ini antara cycling computer ataupun GPS cycling computer yang bagus, especially untuk yang baru nak kayuh ataupun yang baru nak main basikal, tetapi korang yang jenis sukakan teknologi ataupun gadget lah kita panggil, memang bagus. Setiap kali lepas kayuh, korang boleh transfer data masuk ke dalam phone, korang boleh record. Kalau kita guna cycling computer biasa, selalunya dia tak ada data untuk record, selalu untuk next day kita kena reset. So yang ini yang bagusnya, lepas kita kayuh, kita boleh record data untuk setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Korang juga boleh link dengan Strava, korang boleh link dengan Training Peaks, Real Life dan macam-macam lagi. So pada saya sendiri, ini adalah antara gadget yang bagus untuk tahun 2021. Lagi better korang boleh dapatkan berbanding korang menggunakan phone ataupun korang menggunakan cycling computer yang biasa. Ok, macam biasa, jika ada sebarang pendapat, cadangan dan juga sedikit pandangan daripada korang ataupun apa yang korang nak tahu, boleh komen dekat bawah ni. So kita akan datang review mengenai produk-produk yang korang suggest ataupun yang korang bagi pada saya. Ok, sekian WSC review kali ini. Bye. Assalamualaikum.